Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita kembali dalam Nahu Saraf kita, dalam Nahu iaitu Al-Adad wal Ma'dud, dalam perbincangan dalam Nahu Al-Fatih, table Nahu Al-Fatih, kitab level yang keempat, level yang kelima. Kita boleh lihat dalam tu tidak, kitab tak bersama saya, kita table Nahu Al-Fatih. Tuan-tuan boleh rujuk di sana mengenai adad wal ma'dud. Sekarang kita nak bincangkan mengenai dengan adad wal ma'dud. Adad ini adalah bilangan. Adad maksud apa? Adad, al-adadu bermaksud bilangan. Wal ma'dudu adalah benda yang dibilang, isim maf'ul, benda yang dibilang. Okey, kita akan bagi contoh supaya lebih jelas. Contohnya da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama, da'an Nabi, da'a an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Islam. Okey, ila al-Islami. Bila da'a yada'u, banyak makna. Da'a panggil, da'a menyeru, da'a berdoa. Bila da'a ila, da'a, kalau da'a li, kita kena lihat da'a lepas dia li, lam li, bermaksud mendoakan kebaikan. Da'a lepas dia ala, mendoakan kemudaratan. Da'a lepas dia ila, maknanya menyeru, berdakwah. Nabi SAW telah mendakwah kepada Islam. Nabi dakwah di mana? Nabi dakwah fi Makkah, di Makkah. Fi Makkah, di Makkah. Okey. Nabi dakwah berapa tahun tu di Makkah? Iaitu salasa asyara sanatan. Di mana bilangannya dia dalam ayat ni? Di manakah bilangannya? Bilangan dalam ayat ini di mana? Iaitu salasa asyarata. Salasa asyarata. Nanti kita akan bincangkan salasa asyarata 13 sampai 19, sehingga, bukan dan, 13 sehingga 19, tis'a asyarata, semuanya adalah mabni, kekal sampai hari kiamat. Tak boleh baca salasu asyaratu, tak boleh baca salasi asyarati, tak boleh. Salasa asyarata. Ini dipanggil apa ni? Ini nombor. Bila nombor dipanggil sebagai bilangan, adad. Sanatan, sanatan berbaris atas. Ini kita akan bincangkan selepas ini. Sanatan, sanatan maksud tahun. Nabi mendakwah kepada Islam di Mekah selama 13 tahun. Sanatan ini benda yang dibilang. Ialah berapa? 13 apa? Tahun. Tahun tu yang dibilang. Tahun pertama, kedua, ketiga, itu dinamakan sebagai ma'dud. Okey? Ini adad, ini adalah ma'dud. Selalunya akan datang adad, selepas adad itu dipanggil ma'dud. Adad, ma'dud. Tapi ada kalanya ma'dud di depan, adad di belakang. Kita akan bincangkan insya-Allah. Cuma kita nak sebut mengenai dengan adad, jamak dia apa? Adad, jamak dia adalah al-a'dadu. Adad ni bilangan. Kalau bilangan-bilangan adalah al-a'dadu. Al-a'dadu maksud apa? Bilangan-bilangan. Hujung dia hamzah, hujung dia dal, bukan hamzah. Kalau al-a'da'u, al-a'da'u musuh. Nampak? Al-a'da'u makna apa? Adalah maknanya musuh. Kita lihat adad. Adadun. Plural dia, jamak dia apa? Adalah a'dadu. A'dadun. Okey?
Kalau aduun. Aduun maksud apa? Aduun adalah musuh. Jamak dia apa? Jamak dia adalah a'da. A'da'u. Okey? Nampak? Di manakah perbezaan dia pada jamak? Perbezaan yang sangat halus. Sebab apa perbezaan yang sangat halus? Kerana di sini dal, di sini hamzah. Nampak? Adadun bermaksud bilangan. Jamak dia a'dadu. Jamak dia apa? A'dadu. Ini maksud bilangan. Aduun a'da, ini adalah musuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tu adalah musuh bagi kamu yang nyata. Musuh. Jamak dia adalah aduun, jamak dia adalah a'daun. Kalau adadun, jamak dia adalah a'dadun. Okey, jelas? Kalau kita tengok bilangan-bilangan yang datang sebutan dalam Quran ni banyak. Wahidun, satu ada. Isnani, dua ada. Salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun, ahada asyara, isna asyara. 1 sampai 12 disebut dalam Quran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 12. Semua ada dalam Quran. 13 tak ada lah. 14 tak ada. Yang ada 19. 1 sampai 12. Kemudian sebutan dalam Quran 19. 20. 1 sebutan dalam Quran. Kita padam. Sebutan dalam Quran. 1 disebutkan 1 sampai berapa? 1 sampai 12. Kemudian 19. Kemudian nombor berapa? 19 dan juga 20. Okey? 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 90 tak ada dalam Quran. 99 ada. Tis'ah wa tis'una na'jatan. Surah Sad. 100, 200, 300 ada dalam Quran. 100, 200, 300. 400, 500, 600 tak ada. 1000, alfun, alfa ni ada dalam Quran. Alfun, alfa ni salah satu alaf. 1000, 2000, 3000 dalam Quran. 4000 tak ada. 5000 ada. Khamsata alaf dalam peperangan Badar. Juzuk yang keempat. Bisalasati alafin minal malaikati. Bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Semua itu ada dalam Quran. Okey? Itulah adat ni. Kita belajar adat wal ma'dud sebenarnya satu cebisan yang kita belajar daripada mengenai dengan ayat Al-Quranul Karim. Okey. Seterusnya kita akan lihat lagi mengenai dengan pelajaran adat. Perkara yang pertama yang perlu sangat kita tahu mengenai dengan mufrad dan juga murakkab. Mufrad bukan satu. Mufrad ni makna bukan makna mufrad itu satu, singular bukan. Maksud mufrad ni satu kalimah aja, kalimah yang satu. Wahidun satu. Isnani dua, salasatun tiga. Kalau murakkab combine antara dua perkataan. Salasata asyarata. Okey, arba'ata asyarata. Okey. Sekarang kita lihat. Contoh. 1. Wahidun. 2. Isnani. 3. Salasun. 4. Arba'un. Seterusnya lah. Okey. Isnani. Sekarang ni
Ini lelaki. Ini adalah adat bagi lelaki. Wahidun satu. Isnani salasun. Semuanya adalah lelaki muzakkar. Perempuan mudah tambah ta marbutah. Wahidatun. Kalau dua perempuan, isnatani. Ada ta di tengah-tengah ni. Isnatani. Kalau tiga, tambah ta marbutah di hujung. Salasatun. Kalau empat, arba'atun. Semua tambah ta di hujung. Semua dua tambah ta di tengah. Okey. Benda yang mudah lah. Tak menjadi masalah. Seterusnya. Perkara yang pertama kita akan belajar pada hari ini, insya-Allah, mengenai dengan nombor satu dan juga nombor dua. Itu dulu kita perlu faham. Nombor satu dan juga nombor dua. Itu perlu kita faham. Kita lihat nombor satu dan juga nombor dua. Contoh kita kata qalamun, pen. Qalamun pen. Kalau kita nak kata adalah satu pen. Macam mana satu pen? Tak boleh kita kata wahidun qalamun. Kalau kita kata wahidun qalamun, satu pen, salah. Pada nombor satu dan juga dua, bilangan adat diletak di belakang. Ma'dud, benda yang dibilang, letak di depan. Okey? Jadi, yang betulnya macam mana? Wahidun ni letak selepas. Qalamun wahidun. Ini baru betul. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil pen yang satu. Kalau dalam bahasa Melayu kita kata apa? Bahasa mudah, satu pen. Kalau bahasa Arab, terjemah dalam i'rab, terjemah dalam bahasa lama, bahasa klasik dipanggil pen yang satu. Indi qalamun wahidun. Di sisi aku ada pen yang satu. Itu bahasa buku lah. Bahasa klasik nahu. Tapi kalau indi qalamun wahidun, bahasa Malaysia moden, di sisi aku satu pen. Ada satu pen. Indi makna apa? Di sisi aku. Okey? Indi, di sisi aku. Di sisi aku ni maksudnya makna aku mempunyai lah. Bahasa Melayu mudah, aku mempunyai satu pen. Indi boleh, li pun boleh, maknanya li. Li pun boleh. Aku mempunyai satu pen. Nampak tak? Tapi kalau kita letakkan adat, ma'dud ni, ini adat, ni ma'dud. Ni ma'dud, ni adat. Sebab apa ma'dud? Benda yang dibilang, pen yang dibilang 1, 2, 3. Wahidun nombor, angka giliran, figure, angka 1, 2. Jadi untuk nombor 1 dan 2 mesti letak ma'dud dahulu, adat di belakang. Okey. Kalau kita ini sebab lelaki. Kalau perempuan, muannas. Apa contoh muannas? Contoh dia kita kata saburatun, papan hitam. Okey. Di sisi aku ada satu papan hitam. Nak kata macam mana? Aku mempunyai satu papan hitam. Li saburatun wahidatun. Nampak? Jelas? Apa beza dia? Beza dia kalau kita perhatikan, di sini tidak ada ta marbutah. Di sini juga tidak ada ta marbutah. Di sini ada ta marbutah, di sini juga mesti ada ta marbutah. Nampak? Mesti kena sama. Jadi maksudnya perlu kita ingat dalam mind kita, ma'dud dan juga adat. Benda yang dibilang dan juga bilangan.
angka. Mestilah kalau dia muzakkar, mesti muzakkar. Kalau muannas, mesti muannas. Nampak? Ta. Jelas? Okey. Sekarang ni kita nak kata indi ataupun li. Aku mempunyai 2 pen. Dua pen. Macam mana kita nak buat 2 pen? Sama seperti nombor 1. Macam mana kita nak buat 2 pen? Iaitu kalau 2 letak alif nun ataupun ya nun pada ma'dud, benda yang dibilang. Jadi kalau qalamun 1 pen, betul qalamun 1 pen. Bila 2 pen, qalamaini ataupun qalamani. Dua-dua tengok atas i'rab. Qalamani. Ada alif nun. Qalamani. Sebab apa qalamani? Sebab apa alif nun? Sebab 2. Di sisi aku ada 2 pen. Qalamani isnani. Tak bubuh pun tak apa, isnani. Nampak? Isnani. Ini alif nun, ni alif nun. Okey. Kalau dia perempuan, sabbu li, aku mempunyai sabbu apa? Sabbu rotun. Tambahlah alif nun. Sabbu rotani. Di sini tak boleh buat wahidatun sebab dia 2, wahidatun 1. Bubuhlah di sini. Isnatani. Okey. Nampak? Li sabbu rotani alif nun, isnatani 2 alif nun juga. Cuma perbezaan yang halus di mana? Qalama ni man, lelaki. Okey, muzakkar. Ini pun muzakkar. Tapi di sini nampak tak ada ta ni. Walaupun ada alif nun tapi dah ada ta. Ta ni dipanggil sebagai ta muannas. Bila ta muannas di sini juga kena ada ta. Itu je. Okey. Maknanya mudah. Nombor 1 dan juga nombor 2 mudah untuk adat. Dalam table Nahwu Al-Fatih, dia adalah dalam level yang kelima. Tapi kita akan hurai sedikit demi sedikit insya-Allah, perlahan-lahan. Nampak? Muzakkar, muannas. Nombor 1 dan juga 2. Sekarang ni kita ambil ayat Quran satu. Lebih jelas. Ayat Quran mengenai dengan 1 dan 2 ni ayat Quran. Mesti ada bincang mengenai bilangan. Kita selalu wirid dalam semayang, selepas semayang fardu. Wa ilahukum ilahun wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Okey. Apa? Wa ilahukum ilahun wahidun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ilah makna apa? Ilahukum. Ilah makna Tuhan. Kum kamu, Tuhan kamu. Okey. Wa ilahukum. Ilah makna apa? Ilah makna Tuhan kamu. Tuhan kamu adalah ilahun. Okey. Wahidun. Ilahun ni adat ke ma'dud? Ilahun ni Tuhan. Bila Tuhan mestilah ada ma'dud, benda yang dibilang. 1 Tuhan, 2 Tuhan, 3 Tuhan. Okey. Wahidun angka. Angka, bila angka adat. Ma'dud 1. Ma'dud bukan 1, dia benda yang dibilang. Tuhan kamu berapa? Ilahun wahidun. Tuhan yang esa, yang 1. Dia menjadi sifat mausuf. Selalunya nombor 1, 2 mesti sifat mausuf. Contoh ilahun, sini pun wahidun. Tak boleh wahidin, tak boleh wahidan. Mesti baris sama. Cuma nombor 1, nombor 2 yang kita bagi tahu, mestilah ma'dud dahulu dan juga adat.
Adat datang selepas dia. Berbeza dengan nombor-nombor lain. Nombor lain, adat dulu baru ma'dud. Jelas perbincangan kita ayat Quran. Perbincangan kita ayat Quran ini telah merungkaikan satu kemuskilan, contoh, misal yang kita berikan. Okey, jelas. Di mana yang kita bincang sekarang ni? Nak bincang ilahun adalah ma'dud, wahidun adalah adat. Dia nombor, angka, figure. Okey Kita tengok ayat Quran yang lain untuk nombor 2. Ni nombor 1, nombor 2. Okey. Kita lihat. Dalam surah apa ya? Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat betul bukan surah Az-Zariyat. Surah Hud ayat yang ke-40. Juzuk 12 Juzuk 12. Qul nahmil fiha min kullin zawjaini ithnaini. Okey. Okey, juzuk yang surah Hud, juzuk ayat ke-40 kita lihat. Qulna, ni kisah Nabi Nuh ni. Qulna, kami, iaitu Allah Taala kata, ihmil, bawalah wahai Nabi Nuh fiha, dalam fiha safinah, dalam kapal kamu, bahtera kamu, min kullin zaujaini, daripada semua haiwan-haiwan tadi, bawalah dia zaujaini. Zaujaini makna dua. Makna satu pasangan, dua. Tak boleh naik seorang-seorang. Zaujaini makna apa? Satu pasangan. Satu pasangan mesti dua. Dua orang ataupun dua ekor haiwan. Zaujaini. Okey. Ini nampak tak ada ya nun? Dia zaujani pun boleh, zaujaini pun boleh, tapi ikut pada i'rab lah. Sebab apa baca ya nun tak baca alif nun? Sebab di sini adalah maf'ul kepada ihmil. Kamu wahai Nuh bawalah. Ihmil fi'il amar, dalam ni ada domir anta, fa'il kembali kepada Nabi Nuh. Maf'ulun bih dia mana? Di sini. Kamu bawalah zaujaini, pasangan. Isnaini, dua. Sebab apa ya nun? Sebab dia ikut. Kita dah beritahu sifat mausuh, dia kena ikut. Satu, dua, baris mesti kena sama. Zaujaini, isnaini. Tak boleh baca zaujani, isnani. Sebab dia di maf'ulun bih. Maf'ulun bih kena dengan ya nun, bukan kena dengan alif nun. Okey? Banyak lagi contoh yang lain kita boleh lihatlah nanti. Fa innama hiya zajratun wahidatun. Qalu rabbana amattana isnataini. Okey, wa ahyaitana isnataini. Itu semua 1 2 1 2. Nombor 1 dan juga nombor 2. Okey. Seterusnya. Nombor 1, nombor 2 kita dah selesai. Sekarang kita akan masuk nombor berapa? Iaitu nombor 3 sampailah nombor 10. Nombor 3 sampai nombor 10. Semua kita akan bagi ayat Quran, contoh-contoh dia.
Cuma kita akan sambung pengajian kita pada keesokan hari. Cuma pada hari sebagai akhir ni kita nak nombor 1 2 kita dah selesai dah. Tak ada perbincangan apa. Mesti kena sama. Ma'dud dulu baru adat. Ma'dud baru adat. Tu kena point yang pertama mesti kena ingat. Ma'dud, adat, kemudian ni jadi sifat. Mesti kalau ya nun, alif nun, alif nun. Baris mesti kena sama. Nombor 1 dan juga nombor 2. Nombor 3 sampai nombor 10 dia kena songsang. Dia mesti kena songsang. Kalau contoh, kita bagi contoh dulu. Dia songsang, dia tak boleh sama. Dia kena songsang. Kalau lelaki sebelah kena muannas. Kita bagi 2 je contoh. Nombor 3, nombor 4 dan juga nombor 6. Nombor 3, 4 dan 6. 7, 8, 9 esok kita tengok petikan ayat Quran. Sekarang kita ambil petikan ayat Quran nombor 3, 4 dan 6. Okey. Dalam Quran kata dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Salasata quru'in. Quran dalam ayat 228 surah Al-Baqarah mengenai dengan iddah perempuan ni. Wal mutallaqatu, perempuan yang ditalak, yatarabbasna, mereka kena tunggu iddah mereka, bi anfusihinna salasata quru', 3 quru'. 3 quru'. Quru' ni ulama Syafi'i kata apa? Ulama Syafi'i kata apa quru' ni? Ulama Syafi'i kata quru' ni maknanya adalah suci, tuhur. Ulama Hanafi kata quru' ni maksudnya haid. Perbezaan mazhab lah. Itu dalam usul kita belajar nanti insya-Allah. Sekarang kita lihat ini dalam usul dipanggil sebagai lafaz mushtarak. Dia satu lafaz tapi makna berkongsi makna. Dia berkongsi lafaz tapi makna yang berbeza. Okey, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata. Sekarang ni sebab apa letak ta? Ini quru' ni, tengok muzakkar je apa? Muzakkar dia adalah qur'in. Qur'in. Okey? Qur'in. Qur'in ada ta tak? Qur'un. Ada ta tak? Tak ada ta. Bila tak ada ta, sebelah mesti kena letak ta. Sebelah mesti kena letak ta. Ini maknanya kita ambil mufrad dulu. Mufrad dia adalah lelaki, muzakkar. Sebelah dia mesti perempuan. Nah, dia kena songsang berlawanan. Jadi ta. Kena tak boleh salah sata. Kena letak perempuan muannas ta. Okey. Ni kemudian ma'dud. Ini adat ni 3 figure, nombor bilangan. Ini adalah ma'dud. Ma'dud mesti diletakkan jamak. 3 sampai 10. Okey. Letakkan jamak. Kemudian jamak tadi mesti baris bawah. Okey. Dia jadi mudhafun ilaih. Nampak? Apa syarat pertama? Syarat pertama dia mestilah songsang. Kalau sini positif, negatif. Makna lelaki perempuan, perempuan lelaki. Syarat yang kedua mesti letak jamak. Ni jamak lah quru'. Mufrad dia Qur'an. Syarat yang ketiga adalah dia mesti baris bawah jadi mudhafun ilaih. Jelas Itu untuk bilangan nombor 3 sampai 10. Lepas ni kita akan masuk bab lain, kena ingat dulu. Kita lihat contoh yang berikutnya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Surah Al-Hadid ayat yang keempat, juzuk 27. Huwallazi apa? Khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah Taala yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Ayyam ni makna apa?
Bukan ayam dajjaj. Bukan chicken, ayam. Tetapi ayam ini kita nak bincang. Sekarang fi sittati. Sebab apa sittati? Sebab sebelum dia ada fi. Fi ni huruf jar, mesti letak sittati. Yang pertanyaan kita, kerana apa tak sitta? Kerana apa tak sitti ayam? Tapi letak ta marbutah. Bila ada ta marbutah, maknanya dia perempuan, dia muannas. Sebab apa letak muannas? Maknanya sudah pasti kita bagi tahu nombor 3 sampai nombor 9, nombor 3 sampai nombor 10 mesti berlawanan. Kalau di sini kita kena lihat ma'dud dulu. Ayam. Ayam ini adalah plural, hari-hari. Jadi mufrad, cari mufrad dia. Mufrad dia yaumun. Okey, yaum. Yaumun ni lelaki ke perempuan? Dia lelaki. Sebab apa lelaki? Kerana tak ada ta marbutah. Maka syarat yang pertama kena lawan. Mana bila sini lelaki, sini kena letak perempuan. Ta marbutah. Tak boleh sitti ayam, tak boleh sittati ayam. Kemudian perkara yang kedua kena letak jamak. Ayam jamak. Perkara yang ketiga kena letak sittata ayamin baris bawah. 3 benda. Okey. Kemudian kita lihat lagi. Contoh yang terakhir. Banyak lagi contoh dalam Quran. Cuma kita bagi semualah. Dalam suratul Hijr. Juzuk 14 ayat ke-44. Laha sab'atu abwabin. Okey? Laha sab'atu abwabin. Likulli babin minhum juz'um maqsum. Okey. Laha sab'atu abwabin. Perkara yang pertama kat mana kita kena lihat? Lihat ma'dud dulu. Jangan lihat adad, lihat ma'dud. Mana ma'dud? Ma'dud di sini abwabin. Oh, sebab apa abwabin? Apakah dia punya? Apakah mufrad dia abwab? Abwab mufrad dia adalah babun, pintu. Pintu. Babun. Babun ni muzakkar muannas, lelaki ke perempuan? Lelaki. Sebab apa lelaki? Tak ada ta marbutah. Bila mana dia lelaki, sebelah dia nombor, angka, figure, mestilah kena perempuan. Okey. Sebab itulah laha sab'atu, kena ada ta marbutah, kerana dia perempuan mesti berlawanan dengan sebelah. Nombor 3 sampai nombor 10 mesti berlawanan. Kalau di sini lelaki, di sini kena perempuan. Kita dah bagi tahu 3 benda. Perlu ingat 3 sampai 10. Yang pertama, dia jamak. Betul jamak? Jamak kepada babun. Abwab, jamak, mufrad dia adalah babun. Abwabun adalah plural, singular dia adalah babun. Kemudian perkara yang kedua, dia mesti berlawanan lelaki perempuan. Ini lelaki sini mesti perempuan, ada ta perempuan. Kemudian perkara yang ketiga mesti baris bawah, abwabin. Betul. Okey? Itulah serba sedikit mengenai dengan perbincangan kita lah pada petang yang mulia ni. InsyaAllah kita akan sambung. InsyaAllah kita akan sambung. Ni dah selesai dah 1 sampai 10. Semua sama lah. Kita tak perlu bagi contoh, semua sama macam ni lah. Kaedah dia, kita kena ingat. 1, ada kaedah 1 dan 2, kaedah dia. 3 sampai 10, ini kaedah dia. Lepas ni kita masuk 11, 12, 13 sampai 19. Okey? Rasa cukup setakat ni lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita. Kalau ada apa-apa soalan, sila tinggalkan di ruangan komen supaya kita dapat share bersama-sama. InsyaAllah. Tak ada apa-apa. Subhanallahumma wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika.